Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم تحت الموضوع القصر. القصر لغة الحبس, maksudnya pengkhususan. والقصر في اصطلاح هي تخصيص الشيء بشيء بطريق مخصوص, maksudnya mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain menggunakan kaedah pengkhususan. Takhsis syai' terbagi kepada dua, iaitu yang pertamanya as-sifah ala mausuf. Kita letak sifat dulu baru kita letak mausuf. Contoh ayat dia, ma syair illa syauki, tiadalah seorang penyair itu kecuali syauki. Yang kedua pula mausuf ala sifah. Kita letak mausuf dulu baru kita letak sifah. Contoh ayat, ma syauki illa syauki, tiadalah syauki itu melainkan seorang penyair. Seterusnya, aqsamul qasru bi'itibari ghawdu mutakallim. Yanqasimu ila qismain. Awalan, qasru hakiki. Huwa an yakuna ghawdu mutakallim an yaktassa al-maksur bil-maksurun alaih bin nazari lil haqiqah wal waqi'. Yang bermaksud, hendaklah orang yang bercakap itu mengkhususkan al-maksur dengan maksurun alaih dengan pandangan yang hakikat dan realiti. Sebagai contoh, la ilaha illallah. Ilaha ni merupakan sifat, Allah ni merupakan mausuf. Ilaha ni merupakan sifat uluhiyah yang hanya ada pada Allah. Contoh yang kedua ialah innama ar-raziqullah. Yang memberi rezeki adalah Allah. Yang ketiga, ma khatimur rasul illa Muhammad. Tiadalah penutup segala rasul kecuali Muhammad. Jadi khatimur rasul ni merupakan sifat yang hanya ada pada Muhammad. Thaniyan, qasrul idafi. Qasrul idafi huwa an yakuna ghawdu mutakallim an yaqtassa al-maksur bil-maksurun alaih bihasbi al-idafati ila syai'in akhar muayyan. Yang bermaksud, hendaklah orang yang bercakap itu mengkhususkan al-maksur dengan maksurun alaih mengikut penambahan sesuatu yang lain. Sebagai contohnya, ma syauki illa syair, ma muhammadun illa syair, ma muhammadun illa syuja'. Jadi nak khabarnya kata mausuf dengan sifat bagi qasru idafi ni boleh berubah-ubah. Jadi ia berbeza dengan qasru hakiki yang tidak boleh berubah-ubah. Thumma aqsam qisrul hakiki. Yang qasimu qisrul hakiki qismaini. Awalan qisrul hakiki tahqiqi wa thaniyan qisrul hakiki i'da'i. Awalan alamah hakiki tahqiqi yakuna madmunah mutabiqan lil waqi' al khariji. Bermaksud iaitu mengkhususkan sesuatu tu hanya betul pada satu benda sahaja. Kalau kita tengok contoh sini, mafatihul ghaibi iaitu perkara-perkara ghaib. Perkara-perkara ghaib ini dan mausufnya di situ ialah Allah. Memang tak ada selain dari Allah yang mengetahui tentang perkara-perkara ghaib. Memang tak ada dah. Memang betul-betul pada wakilnya Allah je yang tahu perkara ghaib ni. Memang kita tak nafi dah, hakikat memang sebenar-benar hakikat. Thaniyan wa alamah qisrul hakiki al-i'da'i an yakuna madmunah ghaira mutabiki lil waqi'. Qasru sini memuji kehebatan pedang Zulfikar dalam dakwaan orang yang berkata dalam masa yang sama tidak menafikan kehebatan pedang-pedang yang lain dan tujuan tersebut untuk melebih-lebihkan. Kita tengok kandungan ia tak sesuai dengan kenyataan. Kenapa ia bawa kandungan kat situ? Contoh kandungan sini ialah la sayf illa Zulfikar. Tidak ada pedang melainkan pedang Zulfikar. Maknanya situ ia nak kata kandungan di sini tak sesuai, tak pun tak kena dengan kenyataan yang sebenar.
hak sebenarnya banyak lagi pedang-pedang lain selain daripada pedang-pedang Zulfikar. Banyak lagi lah pedang Nabi yang lain. Tapi apa ia bawa kaedah gini? Sebabnya untuk melebih-lebihkan. Seterusnya Mawaqi'ul Qasri, yakni kedudukan qasr. Kedudukan qasr sini ada 5. Yang pertamanya al-mubtada' wal khabar, antara mubtada' dan juga khabar. Contoh ayat, wa ma Muhammadun illa rasul, tiadalah seorang Muhammad itu kecuali seorang rasul. Yang kedua al-fi'lu wal fa'il, antara fa'il dan juga fa'il. Contoh ayat, ma sadaqa illa Muhammadun, tiadalah yang benar itu kecuali Muhammad. Yang ketiga al-fa'il wal maf'ulun bih, duduk antara fa'il dan juga maf'ulun bih. Contoh ayat, ma laqaitu illa mahmudan, tidak aku berjumpa kecuali Mahmud. Yang keempat al-maf'ulain, antara dua maf'ul. Contoh ayat, ma manahtu al-fakir illa khamsina, tidak aku berikan kepada orang fakir itu kecuali 50. Yang kelima al-halu wa sahibul hal, yakni antara hal dan sahib hal. Contoh ayat, ma ja'a rakiban illa Muhammadun, maksudnya tiada yang datang dalam keadaan menunggang melainkan Muhammad. Seterusnya kita sambung mukawwanat jumlatul qasru, iaitu cara datangnya al-qasru. Sama ada ia datang dalam satu ayat atau lebih. Yatakawwanu uslubil qasru. Yang pertama ialah yakuna jumlatan wahidah mukawwanah, iaitu datang daripada ayat yang satu. Ia datang sama ada dalam keadaan fa'il dan fa'il atau mubtada' dan khabar. Contoh yang pertama bagi mubtada' dan khabar ialah ma Syauqi illa syair, bukanlah Syauqi kecuali ia seorang penyair. Dan contoh yang kedua ialah bagi fa'il dan fa'il, ma hadara illa Muhammad, tidak hadir melainkan Muhammad. Jadi nak khabarnya kedua-dua itu sama je dan ia dikategorikan sebagai jumlah. Yang kedua ialah yakuna uslubil qasri mukawwanan minal jumlataini. Contohnya ialah والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى صدق الله العظيم. Dalam ayat Al-Quran ini terdapat dua jumlah fa'liyah. Jumlah fa'liyah yang pertama ialah ma na'buduhum, dan jumlah fa'liyah yang kedua ialah liyuqarribuna ila Allah. Jadi berkumpul dua jumlah fa'liyah ini dalam satu ayat. Kalau salah satu di antara dua jumlah fa'liyah ni tak ada, maka jadilah qasru. Sebab kerana dua jumlah fa'liyah dalam ayat ini ia saling memerlukan antara satu sama lain. Seterusnya al-qasru fil lughah al-arabiyyah yakuna baina jumlatan wahidah fa'liyah atau ismiyah atau baina jumlataini, iaitu qasru dalam bahasa Arab ialah terjadinya antara satu jumlah fa'liyah atau jumlah ismiyah atau di antara dua jumlah. Seterusnya qasrul idafi. Qasrul idafi menurut situasi pendengar terbahagi kepada tiga, iaitu qasrul ifrad, qasrul qalbu, qasrul ta'min. Kita tengok takrif kepada qasrul ifrad. Qasrul ifrad huwa takhsisu amrun bi amrin duna akhar wa yukhatibu bihi man ya'taqidu asy-syarikah. Maksudnya mengkhususkan sesuatu perkara dengan sesuatu perkara bukan yang lain dan menyampaikan dengannya pada orang yang adanya percanggahan padanya. Okey, kita tengok dekat contoh. Innamallahu ilahun wahid. Maksudnya hanya senya Allah Tuhan yang satu. Kita tengok poin mengkhususkan sesuatu perkara dengan sesuatu perkara bukan yang lain.
Maksudnya sini sebab golongan Nasrani beriktikad dak pun ia percaya bahawa Allah ni tiga. Allah ada anak, ada ayah, ada mak. Lepas tu Allah nak nafikan dan Allah nak khabar Allah ni satu. Lepas tu turunnya firman Allah Ta'ala, innamallahu ilahun wahid. Dalam ayat ini terdapat uslub balaghah iaitu uslub al-qasr. Yang seterusnya qasru qalbi. Wa huwa takhsisu amrun bi amrin makanu akhar. Wa yukhatibu bihi man yu'taqidu aksul hukmi alladhi athbatuhu al-mutakallim. Maksud dia mengkhususkan sesuatu perkara dengan sesuatu perkara dari kedudukan yang lain, dan disampaikan dengannya pada orang yang berpegang sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang mana orang-orang yang bercakap ni telah menetapkannya. Contoh ayat, ma musafir illa Muhammadun, tiadalah yang musafir melainkan Muhammad. Ayat dia di sini nak menolaknya bahawa orang-orang yang percaya yang bermusafir itu adalah Ali bukan Muhammad. Terusnya qasru ta'yin. Wa huwa takhsisu amrun bi amrin duna akhari wa yukhatibu bihi al-mutaraddidu baina syai'ain. Maksud dia mengkhususkan sesuatu perkara dengan sesuatu perkara dan menyampaikannya berlawanan antara dua perkara. Contoh dia Al-Barudi syair la nathir. Barudi ni merupakan seorang penyair dan bukan seorang pemprosa.